kita masih ada bahagian kedua sebenarnya sebelum kita pergi kepada penonton daripada forum kita ataupun wacana kita bagi ini, iaitu untuk dakwah ataupun untuk parti. Saya akan pergi kepada soalan yang mungkin agak sensitif, tapi saya rasa panel-panel yang beribawa ni akan dapat menjawabnya dengan baik, insyaAllah. Saya pergi kembali pada PAS. Sebahagian masyarakat menganggap PAS berubah daripada pendiriannya yang asal. Era 80-an PAS dilihat tegas dalam isu-isu negara Islam dan tegas juga dalam isu untuk nak kepada negara yang lebih Islam, dengan bahkan PAS menghukum perlembagaan yang ada sekarang sebagai perlembagaan yang tidak Islam. Dalam amanat Tuan Guru Haji Hadi di Banggul Berangan menyatakan, saudara-saudara sekalian, kita menentang UMNO bukan kerana namanya UMNO, kita menentang Barisan Nasional bukan kerana namanya Barisan Nasional, kita menentang dia kerana dia mengekalkan perlembagaan kafir, perlembagaan penjajah, perlembagaan jahiliah. Oleh kerana itu, saudara-saudara sekalian, perjuangan kita adalah jihad, derma kita adalah jihad, dan jika kita mati menentang puak-puak ini, mati kita adalah mati syahid. Artinya begitu PAS tegas dengan soal perlembagaan. Tapi kita tengok kebelakangan ini, PAS kembali bercakap tentang mempertahankan perlembagaan, berdasarkan perlembagaan, berdiri bersama dengan perlembagaan. Dan adakah ini menunjukkan bahkan isu negara Islam dan isu umpamanya juga nampak ada kelunakan PAS dibandingkan dahulu? Sebahagian menganggap PAS berubah, sebahagian menganggap PAS sedang matang dalam berpolitik dan pergi kepada erti kata Islam yang lebih luas. Mungkin Tuan Ibrahim mungkin boleh mengulas hal ini. Terima kasih. Saya lihat bahawa gambaran itu ialah sebahagian besar tu gambaran besar Malaysia lah. Dan sebab tu bila kita lihat bahawa kita harus kembali kepada prinsip Islam. Islam yang diturun oleh Allah Subhanahu wa taala atas prinsip rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil mukminin, bukan rahmatan lil malayuin, tapi rahmatan lil alamin. Atas prinsip tersebut PAS tegak, tak pernah berubah. Ya, dengan dasar kita, rujukan kita Al-Quran dan hadis, dasar kita yang berpegang pada prinsip Quran, hadis dan ijma' ulama sebagainya, dan dasar kita untuk menegakkan Islam clear. Dalam perlembagaan tak pernah berubah perkara tersebut. Soal pendekatan, ya, soal pendekatan politik, pendekatan ialah perkara ijtihad. Ya, dalam soal ini kadang-kadang bila kita lihat soal ruang lingkup yang ada, ya, dalam konteks realiti politik Malaysia, tidak ada satu parti yang boleh menguasai bersendirian. Ini realitinya. Ya, UMNO bersendirian tak boleh, sebagaimana PAS juga bersendirian tak boleh. Ya, dalam konteks muafakat kita pegang pada prinsip kita. Ya, saya nak gambarkan bahawa kita pegang pada prinsip kita dalam perkara hukum ini, sehingga kadang-kadang kita ditinggalkan. Ya, dan sekarang tuan-tuan pun tahu bagaimana tindakan tegas kita di Kelantan dalam isu terkini soal-soal perjudian. Kita berdepan dengan DAP dan DAP pun buat tegur kita, menentang kita. MCA saman kita. Ya. Begitu juga isu yang berlaku menggambarkan bahawa PAS tak pernah berubah prinsip. Soal pendekatan, kata satu masa dulu kita menyebut soal negara Islam, sekarang orang kata soal negara kebajikan. Tema muktamar setiap tahun berubah. Dia menggambarkan ruang lingkup Islam yang syumul. Ya. Apakah negara kebajikan bercanggah dengan negara Islam? Dia satu juzuk daripada negara Islam, dan di sebahagian daripada, sama juga kalau kita bincangkan soal keadilan, dia satu juzuk daripada Islam. Ya, soal jadi prinsip-prinsip ini yang perlu dihurai. Sekarang ni kita harus lihat bahawa masyarakat jadi fobia dengan istilah, mereka ditakutkan. 54 tahun kita memerintah. Ya, saudara Putu Bari tadi kita sabar lagi. Saya pun tak tahu berapa lama lagi nak sabar. Jadi kalau kita lihat bahawa dalam tempoh tersebut gambaran-gambaran yang digambarkan Islam ni sangat negatif, masyarakat jadi takut. Sebagai contoh macam kita lah, satu masa dulu orang Melayu bila sebut kambing ni, kalau darah tinggi dia cukup takut. Kambing jangan, darah tinggi jangan. Pak Haji darah tinggi 220 ni, bukan makan kambing, selisih dengan kambing pun tak boleh. Jadi bila diberitahu fobia begitu, masyarakat jadi takut. Sebut Islam mereka takut. Kenapa jadi macam itu? Sepatutnya Islam tak ditakuti. Islam tu rahmat. Islam tu kan datang dalam bentuk rahmat. Kenapa jadi takut? Jawapannya kerana maaf untuk sebut 54 tahun apa yang pemimpin buat untuk mendekatkan masyarakat bukan Islam pada Islam.
Kita harus beri gambaran yang positif terhadap ini. Dalam soal ini saya ingat, bila mereka jadi takut dengan Islam, sebut Islam, potong. Sebut Islam, potong atas bawah. Sebut Islam, gambarannya negatif. Baik, kalau mereka takut, sebenarnya ditulis oleh Qaradawi dalam satu buku. Dia kata oleh kerana masyarakat jadi fobia dengan Islam, ya, takut dengan Islam. Kalau dia tak tahu, dia terima. Ya. Satu kes dia pergi rumah kawan dia hidang kambing. Dia tengok kawan dia tanya, ni kambing ke daging lembu? Member tu kata aku rasa lembu ni. Dia makan tak ada apa. Ya. 3 hari kemudian jumpa tuan rumah, duk borak dengan tuan rumah, dia kata saya dah tinggi kat 20 tahun dah. Kambing kat 5 tahun dah tak makan. Kata kawan tu, kau makan rumah aku 3 hari tu kambing tu. Dia kata kambing, dengar kambing pening terus. Semalam tak pening. Jadi macam mana kita nak mengatasi fobia ni? Ya. Jadi sebab tu dalam pendekatan kita harus mendekatkan mereka kepada Islam. Kita harus tunjukkan model, tunjukkan contoh yang baik. Ya, sebab sebenarnya mereka tak kenal Islam. Manusia akan jadi musuh kepada perkara yang dia tak tahu. Okay. Akibat dia tak tahu. Ya. Terus saya supaya nak pergi pada tajuk soalan tadi. Ya. Setuju atau tidak? Ada juga perkara yang PAS berubah. Saya ingat semasa saya kecil, saya dengar ceramah PAS tentang, di rumah saya, ayah saya buat ceramah PAS. Saya dengar ceramah tentang tak bolehnya lantik ataupun mengambil, bahkan mengundi orang bukan Islam pun tak boleh, dengan nasnya, dengan dalilnya. Kemudian keadaan berubah. Saya barangkali mempunyai persepsi saya yang tersendiri terhadap perubahan itu, sudut negatif dan positif, tetapi hakikatnya ada perubahan. Dalil-dalil itu sudah tidak digunakan. Itu dari 80-an yang digunakan. Hakikatnya ada ataupun tidak, PAS sebenarnya sedang mengalami proses perubahan, dan perubahan itu bolehlah ditafsirkan sama ada PAS berubah kerana politik lebih matang ke, suasana politik ke, tapi hakikatnya ada perubahan. Ya, saya tengok pandangan, hatta dalam pandangan Imam Ghazali pun, Imam Syafi'i pun ada 2 kaul. Dalam bab ini, pendekatan kita kadang-kadang bila kita tengok situasi dan perkara-perkara yang sifat ijtihad ni, dia tidak terikat dengan itu. Dan saya tengok apa yang penting ialah politik yang bila kita dalam mengalami satu proses, kita akan berdepan dengan pelbagai perkara yang kita boleh merujuk kepada perkara tersebut. Saya fikir dasar PAS tentang orang bukan Islam yang megang prinsip dasar yang kita tak boleh, itu memang confirm tak boleh. Ya, dalam perkara yang, tapi dulu ada pandangan kata tak boleh mengundi dulu. Sekarang boleh. Saya nak cerita, saya bukan kata nak mempersalahkan, saya nak cerita ada tak hakikatnya ada ijtihad yang berubah. Ya, ada ijtihad ada berubah. Ijtihad PAS ada yang berubah berdasarkan keperluan lah. Saya nak ke situ lah supaya, dan ijtihad ni sentiasa berlaku perubahan dan kita harus mengakui perkara tersebut. Saya kepada panel Al-Fadhil Ustaz Fathul Bari, tadi Ustaz Fathul Bari sebut kita ni ulama ini kita jangan mengkritik secara terbuka, kerana kalau kita nak nasihat terus. Ini satu pandangan yang sering Ustaz Fathul Bari sebut di pada berbagai-bagai media, tentang kita kena nasihat terus kepada pemimpin. Tapi saya ingin merujuk kepada satu artikel Ustaz Fathul Bari tulis di dalam Malaysia Kini yang mengkritik Menteri Besar Kelantan berhubung dengan beliau membawa jamaah ke Mekah untuk berdoa tentang royalti Kelantan, dan juga mengkritik juga menyebut tentang Kelantan tidak berhak tentang minyak itu, tentang royalti itu, dan menyebut tindakan Menteri Besar itu secara terang-terangan dalam penulisan. Dalam masa yang sama, selepas itu Ustaz Fathul Bari juga menyebut, setengah pihak menyatakan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Fathul Bari ini hanya kata tak boleh kritik pemimpin bila pemimpin itu UMNO, tapi tidak apabila pemimpin itu PAS. Jadi kerana kontradik di atas artikel yang ditulis dan juga kenyataan-kenyataan media yang dibuat. Terima kasih. Okey. Bismillah. Wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Sahabat. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, berkenaan dengan artikel yang saya tulis, saya kira terlepas apabila Kerajaan Negeri Kelantan mereka menghantar sekumpulan jemaah untuk satu projek solat hajat. Tentang artikel tersebut, saya tidak menyebut tentang minyak tidak berhak untuk Kelantan.
Sama sekali saya tidak menyebut sedemikian rupa. Sebaliknya yang saya katakan di situ, pandangan berlaku di sana, pandangan daripada pihak kerajaan, pandangan sekian. Pandangan daripada pihak PAS sekian. Cuma apa yang berlaku apabila tujuan salat hajat itu dinyatakan secara terbuka dan secara umum. Apa tujuan nak dilaksanakan salat hajat tersebut? Jadi saya beri fokus kepada tujuan pelaksanaan salat hajat tersebut. Dan di penghujung artikel tersebut saya sendiri menyeru kepada satu seruan agar kita semua bersatu padu sepatutnya dalam hal-hal yang seperti ini. Agar kita semua bersangka baik dalam hal-hal yang seperti ini. Dan saya menyinggung tentang isu solat hajat, perbincangan solat hajat yang dibicarakan panjang, yang saya rasakan Tuan Moderator pun dah banyak bercakap tentang isu-isu yang berkaitan dengan solat hajat sendiri pun. Dari sudut hukumnya, dari sudut pelaksanaannya secara berjamaah, apatah lagi mengumpul wang untuk pergi secara berkelompok ke sana. Jadi itu yang saya tekankan sebenarnya dalam artikel tersebut. Dan mungkin rakyat boleh bersetuju dengan konten itu, tetapi pendekatan untuk mengkritik seorang pemimpin dalam artikel itu bukan masalah salah atau betul, tapi ia berkontradik dengan pandangan-pandangan umum Ustaz Fatul bahawasanya pemimpin tidak dikritik secara terbuka. Okey. Asal apabila kita menyebut tentang pemimpin yang tidak dikritik secara terbuka, pertama sekali kita mesti mengetahui apa yang diartikan dengan pemimpin itu sendiri. Pemimpin sekarang ni dalam konteks kita negara di Malaysia ini, pemimpin ada kata agung satu, dan ada satu lagi kata Perdana Menteri. Dia merujuk kepada sesiapa yang memiliki kuasa yang kita katakan bukan eksekutif tetapi mengurus ataupun mentadbir sesebuah negara, di mana beliau berhak untuk melakukan perubahan ataupun berhak untuk mengubah dasar dan sebagainya. Itu yang dikategorikan sebagai pemimpin. Bahkan kalau lebih khusus lagi, mungkin disebut sebagai perlembagaan itu sebenarnya merupakan pemimpin, kerana kita semua sepatutnya mengikuti perlembagaan-perlembagaan yang sedia ada. Okey, adapun bila saya menyebut tentang yang berbahagia ataupun Al-Fadil Tuan Guru Ni Abdul Aziz, bukan dalam soal mengkritik yang dituruti, yang disusuli dengan cercaan sehingga menjatuhkan kredibiliti beliau. Saya memberi pandangan kerana dijelaskan secara terbuka tentang isu solat hajat penghantaran 40 orang secara terbuka, dan tujuan ada unsur-unsur kritikan kepada pemerintah yang sedia ada. Maka saya menjawab isu tersebut, bukan bertujuan untuk mengkritik dan menjatuhkan kredibiliti. Adapun apa yang disebut oleh Al-Fadil Datuk sebentar tadi tentang ghibah, saya rasakan penghujahan yang menyatakan Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah menyebut tentang perawi-perawi hadis fasik dan sebagainya, itu dalam bab Al-Jarh wa Ta'dil, yang saya rasa Tuan Moderator pun lebih mengetahui tentang hal dan isu ini. Al-Jarh wa Ta'dil iaitu kritikan-kritikan satu ilmu khusus dalam bidang hadis untuk menilai kredibiliti ataupun status setiap perawi-perawi hadis. Berbeza dengan kritikan terhadap pemerintah, kita perlu himpun keseluruhan hadis-hadis Nabi SAW yang datang. Ada kritikan-kritikan yang dilakukan secara langsung, dan ada kritikan-kritikan yang diminta agar dinasihati secara tertutup. Adapun kritikan-kritikan secara langsung ini disalah tafsirkan bagi pandangan saya sebagian pihak, di mana mereka melihat kritikan-kritikan langsung ini kita bebas mengkritik di mana-mana. Sedangkan dalam sejarah, dalam nas-nas hadis, dalam athar para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka mengkritik secara langsung di hadapan. Pembetulan-pembetulan dilakukan secara langsung di hadapan. Bertepatan dengan hadis Nabi SAW, kalimatul haq 'inda sultanil jair, perkataan benar di sisi pemerintah yang zalim. Di mana kata para ulama, perkataan 'inda situ 'ind di sisi, yaqtadil amam, yang memperuntukkan berhadapan secara langsung. Kerana itu segala kemampuan kita, sekiranya kita mampu menegur pemerintah di hadapan kita, berhadapan dengan dia, kata kepada dia, maka itu adalah yang terbaik dan dituntut di dalam surga. Wallahu a'lam. Terima kasih. Kita baki sebelum kita pergi pada penonton, soalan kepada sekejap kita nak pergi pada Tan Sri. Soalan kepada Tan Sri. Kadang-kadang orang awam dia mempunyai persepsi yang mungkin salah, tapi mungkin sebahagiannya dimainkan oleh media. Tapi antara yang mungkin tentang peranan ulama dan pemerintah ini, antaranya pembangkang bangkitkan berhubung dengan fatwa ataupun pandangan Tan Sri berhubung dengan mereka yang hadir ke dalam upacara kematian salah seorang pemimpin bukan Islam dan seakan-akan melakukan upacara itu, dan saya sendiri mendengar penjelasan mereka. Tapi tak apa, Tan Sri telah mengeluarkan pandangan bahawasanya ini adalah perbuatan yang menyalahi syariat.
yang dilakukan oleh bekas Menteri Besar Perak dan seorang ahli politik yang bersama dengannya. Kemudian selepas daripada itu, media memainkan satu isu, iaitu isu tentang acap yang ada berhubung dengan yang membabitkan menteri besar yang sedia ada. Dan mungkin Tan Sri ada penjelasan tentang peranan ulama antara dakwah dan politik ini. Kalau dalam soal terima kasih. Soal apa nama ancak, saya tak jawab lagi. Apakah benda ni kita terlambat. Sebenarnya bila saya jawab dah, ancak itu adalah khurafat yang boleh merosakkan akidah. Itu saya jawab. Tapi masalah betulkah Zamri buat ancak? Itu masalah lain. Tapi yang engineer Nizar itu dalam gambar, dalam televisyen pun tunjuk, dalam soal gambar pun tunjuk pakai hitam pegang lilin. Itu je. Jadi saya kata itu tak boleh, kerana itu adalah perbuatan Cina dalam agama dia, yang itu tak boleh buat. Buat perkara itu jadi syirik kita buatnya. Tapi tentang ancak tu jawab, ancak itu memang haram. Tapi apa dia ancak? Saya baca takrif ancak dalam kamus kita pun ada, dalam kitab lama pun ada. Kalau ancak tu mesti ada dalam tu 3 jenis makanan, pulut 3 jenis, buah-buahan 5 jenis, ayam panggang ada lagi, kemudian kain kuning tu. Kemudian di situ ada mentera. Mentera menyuruh kepada jin. Inilah makanan kamu, kami sediakan untuk kamu. Jadi dianggap jin makan, hanyutkan. Jadi itu ancak yang dibuat. Tapi dalam pada ini, dia cuma dalam talam tu ada merinjis. Jadi pada saya, merinjis ini sudah jadi adat keronokan saja. Tiap-tiap orang kahwin merinjis, tengok orang ulama merinjis pengantin. Tak ada apa. Cuma saya kata dulu, merinjis kalau dengan tepung tawa tu dengan beras, haram hukum dia, kerana itu rezeki. Air tak buat, dia buat daun pandan, dia baling gitu, yang tak ada harga. Itu saya terangkan. Saya bawa dalam fatwa balik, tengok apa benda. So, semua bersetuju macam itu. Tapi yang salahnya, dia orang pergi ke tiap-tiap orang ada apa, tiap-tiap ahli jawatan kuasa saya, sebelum mesyuarat, tanya apa pendapat. Dia orang ni tak tahu apa. Oh, itu haram, itu haram. Jadi dia kata tak bersatu. Tapi bila datang dalam bilik mesyuarat, kita terangkan sebenarnya sebulat suara tak ada seorang menentang. Yang dibangkitkan, dia orang tak bersatu. Pasal dia pergi approach seorang-seorang dan tak tahu apa. Dia tak punya penerangan yang cukup. Kata, Zamri buat ancak. Oh, dia kata haram, tak boleh, itu syirik. Tapi saya membuatkan nak memfatwakan apa betul ke dia itu ancak. Kerana dia dimulai dengan bertahlil, berzikir, bertahlil dengan doa selamat. Kemudian untuk meresmikan tu dia merinjis itu aja. Kemudian adat orang kita daripada dulu pun, kalau di atas tiang seri itu dibuat kain putih, kain merah, kuning ke apakah, itu tak tahu pasal apa daripada dulu sejak itu. Ya, tak ada siapa pernah kata itu ancak, tak pernah kata. Jadi macam mana nak kata itu? Saya tengok yang buat rumah-rumah tu ulama juga, semua ada kain kuning, kain putih. Sekarang pasal tengok sekarang rumah tak ada tiang, mana rumah ada tiang sekarang? Itu tak ada. Jadi, tapi kalau rumah kayu, kampung, dia tetap buat juga benda tu. Bagi saya tahu itu satu budaya, satu adat, satu kepercayaan. Terima kasih.